Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda binti Nuzi. Nombor matrik di 2018108353. Sejarah dan pensejarahan dari grup A. Saya hari ini akan membentangkan tentang penulisan sejarah pada zaman moden di Tanah Melayu. Walaupun dikatakan di Tanah Melayu, tapi sejarah awalnya bermula dengan perspektif barat. Macam tokoh-tokoh barat lah yang mulakan dulu. Sebelum tu kita akan cerita tentang sejarah. Sejarah ni adalah berkisah tentang cerita masa lalu ataupun catatan pengalaman yang lepas. Dan penulisan sejarah. Penulisan sejarah pada zaman moden bermula kira-kira awal abad ke-20. Masa ni dipelopori oleh tokoh-tokoh barat, masih lagi dalam perspektif barat ataupun kepentingan kolonial. Seterusnya penulisan pada zaman moden ni terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah penulisan sejarah secara objektif. Kedua pula ialah penulisan sejarah secara subjektif. Penulisan sejarah secara objektif. Penulisan sejarah secara objektif ni dikemukakan oleh John Locke dan Auguste Comte. Mereka ni orang cakap apa ni, mengamalkan aliran atau membawa aliran positivism yang menganggap sejarah itu dibuktikan secara empirik dan saintifik. Penulisan sejarah secara objektif ni terbahagi kepada berapa? 4 lah macam tu ciri dia. Ciri yang pertama, tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah ni macam kita menulis sejarah ni tidak mengikut perasaan sendiri. Bukan cakap macam nak tulis je ikut apa yang kita rasa. Tak, dia ada macam kita responden daripada pengalaman yang lalu, dapatkan responden apa ke, semua tu lah. Ada sumber juga, walaupun menggunakan sumber kedua ke sumber pertama ke, tak kisah. Seterusnya ialah mengkaji sumber secara sistematik. Maknanya dia mengamalkan kajian dia secara sistematik lah. Ada karya, ada penyelidikan, macam tu. Seterusnya penggunaan sumber utama yang boleh dipercayai, benar. Sebagai contoh lah, kalau kita nak tulis apa-apa, kita mesti akan ada sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama ni sumber dokumen sejarah yang digunakan oleh sejarawan sebagai bukti. Maksud dia macam sumber yang belum diolah. Sumber ni contoh dia macam batu bersurat. Kita jumpa batu bersurat, lepas tu kita jumpa alat-alatan apa semua tu yang belum diolah, yang asal, yang asli, bahan asli. Lepas tu sumber kedua ni adalah karya yang mentafsirkan atau menganalisis peristiwa sejarah. Sebagai contoh macam sumber kedua diambil daripada sumber pertama. Contohnya kita jumpa batu bersurat. Bila kita jumpa batu bersurat, kita akan ambil buat kajian. Kita buat tulisan karya kita ke macam mana. Tu adalah sumber kedua. Sumber kedua ni merujuk kepada macam penulisan kita lah, bukan penulisan kita juga, macam penulisan sejarawan tentang sumber pertama tersebut. Yang terakhir ialah menganalisis sejarah secara kritis dan jujur. Secara kritis dan jujur ni menggunakan dua kaedah. Pertama, kritikan luaran, dan kedua, kritikan dalaman. Kritikan luaran ni boleh juga kritikan luaran ni adalah usaha seseorang tu untuk mengesahkan benda tu tulen ke, ada kesahihan dia ke. Lepas tu kritikan dalaman pula adalah satu kajian sumber yang berlaku. Boleh juga berlaku dalam kritikan luaran.
penulisan secara subjektif. Okey, penulisan secara subjektif ni berlaku akibat daripada perbezaan pendapat antara golongan objektiviti dengan relativism yang menyebabkan berlakunya penulisan secara subjektif ni. Okey, perkembangan penulisan secara subjektif ni dikemukakan dan diurai oleh Benedetto Croce and R.G. Collingwood. Okey, mereka ni menegaskan bahawa sejarah adalah sezaman dan sejarawan menggambarkan kembali pengalaman yang lalu. Oleh itu, semua sejarah adalah sejarah pemikiran dan sejarah adalah pembentukan semula dalam fikiran ahli sejarah tentang pemikiran sejarah yang sedang dikajinya. Oleh itu, penulisan secara subjektif ni ciri dia terbahagi kepada dua. Pertama, sikap sejarawan itu sendiri. Sebagai contohlah, sejarawan tu macam subjektif ni memang lahir daripada diri dia sendiri untuk mentafsir sesuatu sejarah tu, ataupun dia macam nak tulis sejarah tu ikut apa yang dia rasa dia nak tulis. Okey, seterusnya ada sentimen memihak. Okey, sentimen memihak ni penulisan dia berdasarkan tangkapan sahaja ataupun ikut perasaan sahaja. Okey, seterusnya untuk sentimen memihak ni ada, menurut White, pensejarahan merupakan cerita yang telah menjalani proses interpretasi terlebih dahulu oleh para sejarawan. Okey, sejarawan akan mentafsir terlebih dahulu segala fakta-fakta sejarah sebelum menulis sesuatu peristiwa. Saja. Okey, secara kesimpulannya sejarah penulisan sejarah pada zaman moden ni pada awalnya memang bermula dengan perspektif barat lah, tapi akhirnya mendapat pandangan daripada masyarakat tempatan. Penulisan dia ni macam mana nak cakap, akhirnya berkembang kerana perjuangan dan sentimen daripada perjuangan masyarakat tempatan, tokoh-tokoh Melayu, yang akhirnya wujudlah penulisan zaman moden di tanah Melayu. Okey, penulisan sejarah ni dihasilkan bertujuan untuk maklumat umum tentang kejadian atau wujudnya keadaan yang dipercayai banyak memberi kesan kepada proses evolusi ataupun perubahan dalam masyarakat. Okey, tujuan penulisan sejarah ni lebih kepada nak membantu pembangunan manusia. Okey, oleh itu wujudlah penulisan sejarah zaman moden ni di tanah Melayu telah memperlihatkan. Sebagai contohlah, di tanah Melayu ni wujud penulisan zaman moden. Okey, ini dapat memperlihatkan penumpuan khusus terhadap ilmu sejarah oleh para penulis. Mereka macam tidak lagi memasukkan unsur-unsur mitos, tidak lagi memasukkan legenda atau karya-karya yang berunsur cerita. Sebab segala maklumat sejarah ni lebih teliti dan tepat serta mengutamakan penghasilan bahan yang berunsur ilmiah sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.